tarik telinga kita ikut. Sebab apa? Kita tidak ada kefahaman dan kesedaran Islam yang sebenar. Tapi apabila terima saja daripada almarhum Datuk Ustaz Dahlan Muhammad Zaid, bukan saja dia guru tapi dia pendidik, dia dapat datuk pun kurniaan Raja Pelih, datuk apa? Datuk yang datuk yang kaya bakti, kaya dengan ilmu. Kita nak macam tu, kaya dengan ilmu, berbakti pula. Haluan ini adalah mendidik berbakti, berilmu mendidik berbakti. Jadi kita mesti ada ilmu. Almarhum dia berilmu, lepas tu dia berbakti pula. Jadi apabila menerima saja kefahaman dan kesedaran Islam ini, maka dia menyentuh hati. Penyampaian-penyampaian yang ada dalam dunia ni yang kita duk dengar ni, dia bermain di fikiran saja ke atau dia menyentuh hati? Jadi kita, bila kita macam cikgu berdiri sini cakap, adakah menyentuh hati atau bermain di fikiran saja? Kalau bermain di fikiran, bila kita balik dengan cabaran yang ada ni, kita lupa habis semua. Tapi kalau menyentuh hati, bila kita dibebaskan daripada jahiliah kepada Islam, itu mesti menyentuh hati. Bagi cikgu nak tinggal semua, di pesanan almarhum dia kata, kosongkan jiwa, kosongkan fikiran, kosongkan tingkah laku ni, masukkan Islam. Di antara hadis Rasulullah SAW, al-Islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah ila nazif. Islam itu bersih, kosongkan. Jangan masuk yang tak bersih, kosongkan. Dalam hati ni terutama sekali, orang tak nampak. Orang tak nampak. Kita boleh bohong semua manusia, tapi kita tidak boleh bohong Allah SWT. Al-Islamu nazifun. Islam itu bersih hati, bersih fikiran, bersih tingkah laku. Jadi maka segeralah, bila kita dapat kefahaman dan kesedaran Islam, segeralah kita bersihkan. Runtuhkan jahiliah, bangunkan Islam. Jangan tengok pada orang lain, tengok pada diri kita. Runtuhkan jahiliah, bangunkan Islam. Jadi beliau kata apa? Islam itu bersih. Oleh sebab itu bersihkan olehmu. Kalau kita nak bersih diri kita kena bersih dengan Islam. Yang ada dalam masyarakat kita ni, jahiliah, dibersihkan dengan jahiliah juga. Pakai sabun yang kotor, lepas tu cuci dengan sabun yang kotor. Kita kotor, cuci dengan sabun yang kotor juga. Dia kotor jugalah. Tak. Yang disebut, yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW ialah bersihkanlah olehmu dengan apa? Dengan Islam. Kerana sesungguhnya tidak akan masuk syurga melainkan yang bersih. Jadi cikgu rasa takut. Kalaulah umur 35 ni Allah ambillah nyawa, ada dalam sistem lain ke, ada dalam sistem Islam ke? Cikgu tak mau cakap pasal apa? Pasal benda-benda yang kecil ni. Walaupun orang anggap besar. Pada masa cikgu 32 tahun, cikgu tengok sampai sekarang ni ada lagi. Dia boleh tak ada. Satu tubuh dibuat dengan batu. Kerajaan buat dengan batu. Buat batu. 31 Julai tiap-tiap tahun. Hari apa? Tolong bagi jawapan. Hari Pahlawan. Orang Islam, orang yang paling tinggi Islam dalam negeri-negeri, pergi kat batu tu tunduk. Orang Islam tunduk kat batu tu. Pergi askar. Yang tadi pada tabik dekat batu tu. Siapa yang ajar orang Islam suruh tunduk pada batu, suruh tabik pada batu? Siapa? Penjajah. Penjajah bukan saja tinggal sistem ni yang bukan Islam.
Dia tinggal macam-macam lagi untuk orang Islam larut dengan sistem yang bukan Islam. Jadi walaupun benda itu runtuh, tapi itu adalah apa? Itu adalah juz'i, itu adalah kecil saja dalam Islam. Walaupun orang nampak, sudah tidak ada tunggu dah diboleh, tapi sistem dia masih ada. Sistem pendidikan dia masih ada. Kenapa yang berlaku macam-macam tadi, buang anak lah apa, buang bayi, dia boleh nombor 4 dalam Malaysia ni, dia boleh buang bayi. Ada kajian nombor 4 yang terbaru sekali, buang di dalam sungai. Budak tingkat 4 sekolah agama Kangah, buang bayi. Lepas tu scuba diver apa semua pergi selam, pergi ambil tengok bayi tu. Sahih ada bukti. Begitulah keadaan masyarakat. Kenapa? Kerana sistem ni. Oleh sebab itu, beliau adalah apa? Pemacu perubahan. Ya? Jadi kita nak kena runtuhkan jahiliah dalam jiwa kita, dalam fikiran kita, dalam tingkah laku kita. Cikgu rasa begitulah masa 35 tahun. Tapi kalau pemuda-pemuda ni, kalau ditaksirkan oleh Dr. Muhammad Akram, dia kata para pemuda-pemudi diibaratkan darah yang mendidih, boleh menerima, menjangkau semua perkara baru. Patutnya yang ada dalam dewan ni mendidih ni darah, nak buat perubahan. Masa tu cikgu rasa macam tu lah. Tak boleh duduk di rumah, kena keluar. Lebih-lebih lagi lah bila dengar ayat-ayat Allah disebutkan lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Apa? Sadaqallahu. Wahai nabi, cukuplah Allah bagi kamu, yang mengikuti kamu terdiri daripada mukmin. Gila cikgu dengar ni, kalau nak balik kepada Islam, nak bawa risalah Islam, nak hidup sebagai seorang Islam, nak melaksanakan Islam dalam kehidupan, mestilah menjadi orang-orang yang beriman. Tak boleh. Jadi cikgu pun tak boleh duduk di rumah. Macam mana nak jadi orang-orang yang beriman? Jadi rasa hati, bau pemain dalam fikiran macam mana. Jadi ini ayat-ayat Allah. Ya. Datanglah lagi bila sebut mukmin saja, datang. Qala sallallahu al-mu'min qawiyyun khair wa ahabbu ila Allah min al-mu'min dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat itu sangat disukai Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Walau bagaimanapun kedua-dua, asalkan mukminah lah, jangan tinggal mukminah pun. Ya. Adalah baik. Jadi kita mesti sampailah ke tahap mukmin atau mukminah. Jadi kita kena lakukan perubahan. Bila terima saya Islam, mesti tingkatkan diri kita ni. Cikgu rasa begitulah. Tak boleh duduk, kena tingkatkan. Sampai sekarang ni masih lagi usaha duk tingkatkan. Datang ke sini pun nak bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Boleh pergi ke majlis lain? Boleh. Tapi inilah majlis yang terbaik, kerana inilah majlis orang-orang yang beriman. Di depan cikgu ni adalah yang terdiri daripada bakal pemimpin Islam di Malaysia. Ini keyakinan cikgu. Macam mana sambutan? Cikgu yakin ini adalah yang depan semua, ini adalah pemimpin masa depan. InsyaAllah. Bagaimana? Takbir. Ya, begitulah keyakinan cikgu. Masa tu cikgu masuk dalam politik. Nak jadi menteri besar polis. Tapi bila terima fikrah ni, rupanya dalam Islam ni ada mas'uliyah, ada tanggungjawab. Jadi sekarang persoalan kita ni, ya, apakah bila kita terima Islam, apakah mas'uliyah kita? Apakah tanggungjawab kita? Bagi cikgu pada masa tu, kalau boleh jadi driver Ustaz Dalan je dia. Boleh jadi driver dia je kira. Dia nak pergi sana, nak pergi sini, jadi driver.
Tapi Allah susun lain lah. Bila dekat dengan ulama ni, ya, dekat ulama ni, dia duk bincang dengan kita dalam kaitan apa semua, jadi kita dapatlah ilmu sikit. Tapi kalau kita berkawan dengan orang lain, sebelum tu cikgu berkawan dengan apa? Pengakak daripada pengakak kanak-kanak, daripada pengakak ni, pengakak remaja, pengakak kelana, jadi guru pengakak, masuk tentera, daripada rekrut private, lampau pro saja, pergi sampai second lieutenant, sampai lieutenant, masuk belia, masuk majlis belia, ya, macam-macam. Tapi tidak ada panduan, tidak ada visi, tidak ada misi, tidak ada matlamat. Dalam hidup kita ni, biar cikgu terima fikrah tu, nampak ada matlamat. Apa dia matlamat kita? Allahu baru nampak Allah ni matlamat kita. Dulu ni buat semua untuk manusia, pakai untuk manusia tengok. Lari, lawan jalan, lawan lari, naik motor, semua nak bagi manusia tengok. Tapi dalam Islam ni, kita nak tegas dalam hati kita supaya apa yang kita lakukan semuanya supaya diperhatikan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita mendapat apa? Mendapat marzatillah, keredaan Allah SWT. Itulah perkara atau musyrik Tuan moderator yang mendesak cikgu supaya tak boleh duduk diam, kena buat sesuatu, iaitu ambil masuk dia, ambil tanggungjawab. Jadi bila kita balik daripada sini, kita mesti cari tanggungjawab Islam. Jangan tunggu dia datang, kita kena pergi. Wallahualam. Cukup masa ataupun boleh lagi. Allahu a'lam. Taufiq hidayah. Assalamualaikum.